Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat petang, salam Malaysia Madani. Uh, yang berbahagia, Datuk Dr. Amin bin Senin, ya, mantan KPPM kita yang juga merupakan pengerusi ya, dan penasihat Majlis Pendidikan Kebangsaan uh, yang berusaha Dr. Haji Mustafa bin Abdul Majid selaku pembentang kita pada petang ini. Rakan-rakan jurulatih utama, kalau ada uh, di dalam sesi ini pada petang ini, uh, seterusnya kepada juruteknik kita, dan juga tuan-tuan dan perempuan, para guru yang saya kasihi sekalian. Pertama sekali ingin saya memanjatkan rasa kesyukuran kepada Ilahi kerana pada petang ini kita dapat sekali lagi berkumpul di dalam satu inisiatif ya, secara maya, apa yang disebut sebagai CDL PI ya. CDL, saya maklum bahawa semua kita sudah tahu ya, sudah biasa, cuma short form yang satu lagi itu iaitu PI ya, pembimbing instructional. Kalau dalam bahasa Inggeris disebut sebagai instructional coach, ya, instructional coaching. Jadi pada petang ini satu lagi platform di mana usaha kita untuk hashtag guru bantu guru itu kita jelmakan dan kita telah pun menjemput, kita war-warkan di dalam poster kita pada petang ini. Dan alhamdulillah, kalau melihat kepada janji untuk turut serta itu 100 lebih ya Pak Wani ya. Tetapi yang hadir saya belum pasti berapa ada di dalam sesi ini. Walau bagaimanapun kita ada membuat rakaman supaya uh, tuan-tuan dan puan-puan boleh melihatnya atau menontonnya apabila ada masa terluang nanti ya. Baik, saya pertama sekali juga ingin mengucapkan rasa selamat datang kita ucapkan kepada Datuk Amin sebagai penasihat utama kita dalam program CDL pembimbing instruksional ini. Dan para guru, bagi saya ini adalah satu peluang yang sangat baik untuk kita menambah kita kata amalan ataupun the best practices kita di dalam bilik darjah kita supaya kita boleh membantu pelajar-pelajar kita mencapai hasrat pendidikan masing-masing ya. Dan untuk itu tuan-tuan dan perempuan, secara umumnya lah ya, untuk saya kongsikan di sini iaitu fokus kita dalam CDL PI ini adalah dua perkara. Satu adalah pembelajaran bermakna itu sendiri, dan yang kedua adalah pembelajaran digital. Ya, dan kita akan sentiasa memberi maklumat-maklumat ataupun informasi terkini menerusi grup CDL ini nanti ya, untuk kita mendapat info-info terkini berkaitan dengan uh, bimbingan instruksional ini. Tuan-tuan dan puan yang saya hormati, uh, sebelum uh, kita memulakan sesi pertama pada petang ini berkaitan dengan pengenalan apa yang dimaksudkan dengan pembimbing instruksional ini ya, uh, maka terlebih dahulu saya bagi pihak platform ataupun uh, perkongsian kita pada petang ini ingin dengan segala hormatnya menjemputlah yang berbahagia Datuk untuk memberikan sepatah dua kata jika ada kesempatan ini untuk kita berkongsi dengan peserta-peserta kita. Silakan Datuk. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Boleh dengar suara ya? Boleh, boleh Datuk. Ya. Terima kasih Datuk Zul, kita punya koordinator pada petang ini, Datuk Mustafa, Dr. Abdul Hadi dan
rekan guru yang lain. Pertama sekali saya bagi pihak rakan-rakan di sini ucapkan terima kasih lah kepada semua uh, pasukan uh, instructional coaching itu punya program ini dan juga guru-guru yang ada pada petang ini untuk sama-sama kita uh, kongsi program yang insyaAllah yang kita akan lancarkan tidak lama lagi. Secara umumnya saya ingin berikan latar belakang lah tentang program ini dan bagaimana CDL cuba untuk mempromosi pendekatan yang kita gunakan dalam konteks untuk meningkatkan pembangunan profesionalisme guru yang kita rasakan merupakan trust kepada uh, sebarang inisiatif perubahan pendidikan yang perlu dilakukan. Daripada dulu saya sentiasa memberikan perhatian bahwa uh, pembangunan profesionalisme guru itu merupakan the bedrock ataupun asas yang paling penting kalau kita ingin melakukan perubahan pendidikan dalam sebarang sistem pendidikan tanpa meletakkan fokus dan uh, inisiatif ataupun program yang mantap dan berkesan dalam membangun pembangunan profesionalisme guru itu, saya sentiasa percaya tidak mungkin perubahan dalam pendidikan itu akan dapat berlaku dengan baik. Itu saya punya keyakinan sejak dari dahulu dan sebab itu saya berterusan untuk menjadikan professional development guru itu suatu benda yang bukan berbentuk snapshot sekali saja, tetapi it's a continuously program yang sentiasa membantu guru dari segi bukan sahaja memahami konsep dan juga konten perubahan, tapi juga dalam proses the how part, bagaimana kita nak melaksanakan dasar konten-konten baru yang diperlukan dalam perubahan itu. The how inilah yang sentiasa menjadi concern saya di kalangan uh, guru-guru dalam konteks kita meningkatkan kualiti pendidikan kita di Malaysia ini. Okay, rakan-rakan guru sekalian, um, sebab itu dalam Connecting Dot Learning CDL ini, kita punya tagline yang kita popularkan ialah Cikgu Bantu Cikgu. Cikgu Bantu Cikgu tu dalam erti kata ialah bagaimana kita boleh meningkatkan kita punya profesionalisme bukan saja bergantung daripada from the top, daripada kementerian, JPN, PPD sehingga ke perangkat sekolah untuk kita mendapatkan pengetahuan baru dan juga mendapatkan kompetensi ataupun kemahiran-kemahiran ataupun apa sajalah yang berkaitan dengan pengurusan pembelajaran murid itu uh, perlu daripada pakar yang berada daripada atas ke bawah. Tetapi kita dapati bahawa gerakan pembangunan profesional guru ini akan lebih mantap, lebih sustainable jika sekiranya kita sendiri di kalangan guru-guru berkongsi pengalaman dan juga berkongsi kemahiran bagaimana kita boleh menghadapi cabaran-cabaran kita sebagai guru, terutamanya yang berada dalam bilik darjah. Sebab the changing is always happen very fast. Sebab itu rakan-rakan kita yang berada di tempat lain itu akan dapat membantu kita untuk menghadapi uh, cabaran yang kita hadapi. Kita mesti ingat ya, kita berada dalam satu sistem pendidikan yang moralis. Sistem pendidikan di Malaysia itu latar belakang permasalahannya hampir serupa. Sebab itu kita kena memanfaatkan pengalaman guru-guru yang ada di tempat lain, di negeri lain, di daerah lain untuk membantu menyelesaikan masalah kita. Sebab itu tagline kita penting, cikgu bantu cikgu. Sebab itu gerakan sistemik membantu ini akan mempercepatkan perubahan dan meningkatkan kualiti pendidikan dan akhirnya, ini yang selalu tekankan, manfaatnya kembali kepada anak murid kita. Sebab itu kalau kita tengok program-program sebelum ini CDL Hands-on Online itu merupakan salah satu inisiatif kecil kami untuk menjadikan platform di mana guru-guru boleh membantu rakan-rakan lain dari segi konten dan juga dari segi meningkatkan kompetensi guru-guru.
Dan sebenarnya untuk pengetahuan konteks inilah yang kita cuba escalate daripada professional learning community yang dikembangkan di peringkat Kementerian GPN dan PPD itu kepada Professional Learning Network. Maknanya di kalangan guru itu secara keseluruhan di seluruh Malaysia akan terlibat. Yang itu yang cuba kita popular dan kita dijadikan sebagai budaya. Selain daripada program CDL and online itu, uh, kita juga ada beberapa program-program yang lain. Di antara yang agak penting yang kita cuba perkenalkan ialah yang telah kita cuba ialah uh, Digital Learning Experience for All. Jadi Digital Learning Experience for All ini ialah salah satu pendekatan yang kita buat untuk pergi ke sekolah. Dan berdasarkan pengalaman kita, pendekatan pergi ke sekolah ini bagus, tetapi banyak dia punya cabarannya. Dan kita dapati berdasarkan pengalaman kita melaksanakan Digital Learning Experience for All itu, yang memberikan dua fokus yang disebut oleh Dr. Zul tadi, fokus dalam Digital Learning Experience for All ini, Digital Learning Experience for All ini dua juga. Satu, kita menekankan pembelajaran bermakna, dan yang kedua kita menekankan kepada pembelajaran digital. Jadi dua komponen ini is very important dalam konteks sekarang dan akan datang. Itu bagaimana kita enhance the digital learning experience itu supaya memberikan fokus kepada the meaningful learning of the student, ataupun belajar bermakna student itu, ataupun deep learning of the student, dan juga bagaimana kita memanfaatkan digital learning dengan ada teknologi yang ada sekarang. Ini dua benda yang menjadi asas kepada digital learning experience for all. Okey, berdasarkan pengalaman itu, kami dapati kita perlu mengubah suai pendekatan kita supaya mempercepatkan perubahan ini. Dan sebab itu kita came out dengan another platform yang insya-Allah kita akan lancar selepas ini, akan dibincangkan lebih detail. Apa yang kita panggil sebagai instructional coaching program ini, ataupun bimbingan instructional ini yang khusus untuk guru, yang juga memberi penekanan yang disebut oleh Dr. Zul tadi itu, pembelajaran bermakna dan juga pembelajaran digital dalam konteks cikgu bantu cikgu. Sebab itu kalau umpamanya CDL hands-on online ini lebih kepada perkongsian pengalaman dari segi konten, dan juga mungkin sedikit-sedikit pendekatan strategi yang digunakan. Kita meningkatkan kita punya upayaan kita dalam bilik darjah, tetapi dalam instructional coaching program ini ataupun program bimbingan instructional ini, kita cuba enhance secara langsung bagaimana kita meningkatkan kompetensi guru, keupayaan guru dari segi membantu rakan-rakan mereka, cikgu bantu cikgu itu dari segi instructional. Yang ini dia memerlukan beberapa ilmu yang baru dan juga kompetensi yang baru. Sebab itu kita bincang agak lama juga benda ni, dan saya ucapkan tahniah kepada pasukan instructional coaching ini yang telah berjaya menghasilkan kursus ataupun program instructional coaching ini untuk guru-guru. Itu latar belakang. Jadi program ini adalah satu program yang menyeluruh, maknanya akan membantu guru sebagai complementary kepada program Digital Learning Experience for All itu nanti. Nanti penerangan lebih lanjut akan lebih akan dibincangkan nanti. Tetapi di antara kita punya harapan bila kita buat program ini, pertama, kita hendak instructional coaching ini menjadi budaya dalam sistem pendidikan kita. Saya sentiasa dalam saya punya impian saya ni, dalam sistem pendidikan kita ini ialah akhirnya professional development ini yang take charge-nya ialah guru-guru itu sendiri. Guru-guru sesama guru itu take charge, maknanya ambil responsibility untuk meningkatkan professional development. Dan kita tidak bergantung kepada apa yang berlaku daripada atas ke bawah itu. Yang itu pada kita hanya sebagai supporting, tetapi kita sendiri yang
we are responsible to make sure our quality of education di Malaysia ini, we are the one yang in charge, we are the professional. Sebab itu program kita nanti dia akan buat peringkat-peringkat, dan saya berharap program nanti akan menghasilkan the professional coach. Sebab itu program ini nanti akan pergi kepada certification, certification professional yang kita pihak CDL akan berikan kepada mereka yang terlibat secara langsung. Mungkin program ini peringkat awalnya tidak ramai yang terlibat, tetapi kita akan buat beberapa pendekatan supaya ilmu itu berkembang cepat, dan kita akan bincangkan nanti dia punya modus operandinya. So, saya rasa itu latar belakang yang saya ingin berikan. Satu yang saya ingin tekankan ialah bahawa kita memberikan fokus yang penting kepada pembangunan profesionalisme yang berterusan kepada guru. Dan program ini adalah salah satu platform yang kita gunakan untuk membantu guru-guru mempercepatkan gerakan cikgu, bantu cikgu itu. Dan yang kedua, kita memberikan penekanan kepada professional part kita sebagai guru, iaitu the deep learning, pembelajaran bermakna murid, dan juga bagaimana kita memanfaatkan pembelajaran digital berdasarkan teknologi digital yang ada sekarang. Dan yang ketiganya, kita memastikan bahawa guru-guru kita punya kemahiran dan kompetensi yang profesional dari segi membantu rakan-rakannya dengan berikan mereka pengetahuan dan juga kemahiran instruksional melalui bimbingan-bimbingan yang sesuai. So, sekali lagi saya ucapkan tahniah kepada pasukan instructional coaching ini yang telah dapat menghasilkan platform untuk membantu rakan-rakan guru sekalian yang diketuai oleh Dr. Mustafa, Dr. Zulkifli, Dr. Hadi, dan beberapa rakan yang lainnya nanti yang akan diperkenalkan. Dan yang keduanya, saya akan terima kasih kepada guru-guru yang ada pada petang ini yang dapat sama-sama untuk terlibat dalam sesi pengenalan. Dan saya faham rakan-rakan guru yang lain mungkin tidak dapat, mungkin ada komitmen yang lain, tetapi kita rakam dan lepas ni kita akan sebarkan. Lepas tu kita akan mulakan program ini secara lebih teratur dan juga melibatkan rakan guru yang terlibat. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih banyak Datuk di atas perkongsian sebentar tadi. Saya begitu teruja dan sangat setujulah dengan apa yang telah diutarakan oleh Datuk sebentar tadi. Kalau dapat saya quote balik apa yang Datuk kata tadi, kita beri fokus kepada 3 perkara. Pertama, peranan kita sebagai guru di sekolah dalam usaha kita nak mengembangkan profesionalisme keguruan itu, biarlah guru bantu guru. Biar mereka sendiri yang tahu bahawa ini tugas mereka, tidak lagi datang daripada top ilmu itu, bottom, tetapi kita explore sendiri untuk meningkatkan profesionalisme. Dan sudah tentulah dalam hal ini yang kita nak beri fokus adalah kepada pembelajaran bermakna ataupun the deep learning dan juga pengalaman pembelajaran digital itu. Dan yang ketiga adalah kita kata kita biar guru ada kemahiran itu. Kita tak nak takut-takut, kita rasa tidak ada confident, tak yakin. Sebab di luar sana, ilmu itu begitu banyak. Cuma kita nak grab, kita nak praktiskan dalam bilik darjah kita saja. Biar kita ada skill yang kita boleh gunakan. Dan dalam hal ini, oleh kerana kita belum ada lagi instructional coaching ini, maka sebab itu kita nak menjadi, nak kata pioneer pun mungkin boleh Datuk kita membantu guru-guru kita, dan dalam kelompok guru sendiri ada coachnya yang membimbing guru-guru itu sendiri yang lebih tahu keadaan persekitaran pembelajaran murid dan sekolah masing-masing. Jadi terima kasih sekali lagi Datuk di atas kita kata hujah yang penuh bermakna tadi itu untuk dikongsikan dengan para guru kita. Dan untuk tidak membuang masa, saya serahkan untuk sesi pertama ini kepada yang berbahagia Dr. Mustafa bin Abdul Majid. Dipersilakan Dr. Bismillahirrahmanirrahim.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, warahmatullah. Yang dihormati Saudara Zulkifli Mahyudin selaku penyelaras program dan juga moderator kita pada petang ini, yang berbahagia Datuk Dr. Amin Senin, pengasas dan juga pengurusi CDL. Ingat ada jurulati-jurulati yang hadir pada petang ini, iaitu Dr. Abdul Hadi Mat Dawi, kemudian Puan Dr. Nur Azah Ahmad Safran. eh. Jadi pada petang ini saya cuba untuk berkongsi dengan tuan-tuan dan puan-puan tentang bimbingan instruksional sebagaimana yang telah diungkapkan, yang telah dijelaskan oleh Datuk latar belakang program ini. Okay. Mengapa kita mempromosikan program ini untuk membangunkan profesionalisme guru-guru dan juga untuk membantu pelaksanaan pembelajaran bermakna dan pembelajaran digital di sekolah. Jadi saya kongsikan slide sikit, ada sikit slide. Boleh nampak Cik Zul boleh nampak Boleh, boleh. Boleh, boleh. InsyaAllah, Okey. Datuk. Okey. Terima kasih. Jadi sesi pengenalan ini akan melibatkan dua sesi. Pengenalan ini akan melibatkan dua sesi. Sesi pertama ialah pada hari ini. Okay. Dalam sesi yang pertama ni kami akan cuba memperkenalkan latar belakang, konsep, prinsip-prinsip yang digunakan di dalam bimbingan instruksional. Okay. Kita akan lihat pendekatan, faktor-faktor kejayaan dan juga prinsip perkongsian. Ini hari inilah kalau kita cuba untuk kongsikan nanti. Kemudian sesi yang kedua insya-Allah akan diadakan pada minggu hadapan pada hari dan waktu yang sama. Di sana kita akan mula memperincikan sedikit tentang kitaran bimbingan instruksional. Kita akan bincangkan tentang bagaimana pentauliahan kepada pembimbing instruksional yang ingin terlibat dalam program ini nanti. Sebagaimana yang telah disebutkan oleh Datuk tadi, kita ada pentauliahan ataupun certification, professional certification daripada pihak CDL, okay? Dan bagaimana pendaftaran bagi mengikuti program pentauliahan tersebut. Jadi perinciannya insya-Allah akan kita kongsikan pada minggu hadapan ya. Sebab nanti mungkin ada perbincangan, ada soal jawab dan sebagainya. Jadi kita perlukan masa lah. Jadi itu dua sesi yang akan kita laksanakan. Sementara program penuh akan dilaksanakan pada awal tahun hadapan. Pada Januari 2024, insya-Allah kita akan mula melaksanakan program ini secara penuh. Jadi mungkin ada ruang masa yang mungkin tuan-tuan dan puan-puan boleh berfikirlah dan membuat pertimbangan sama ada ingin terlibat secara pelibatan. Nanti ada dua bentuk pelibatan. Satu ialah pelibatan secara aktif. Maksudnya tuan-tuan dan puan-puan mendaftar
sebagai untuk mendapatkan pentauliahan pembimbing instruksional. Okay? Dan cara yang kedua, penyertaan yang kedua, penlibatan yang kedua ialah tuan-tuan merupakan peserta yang nak tahu saja. Ikut boleh ikut ya. Kita akan buka pada semua untuk mengikuti sesi-sesi perkongsian kita uh, secara berurutan lah, ya. Jadi program ni mengambil masa yang agak lama sebab dia ada elemen teori dan juga amali. Maknanya pembimbing instruksional tu akan mengamalkan apa yang telah kita kongsikan dalam sesi-sesi tersebut untuk melaksanakan bimbingan instruksional di sekolah. Okay. Jadi kalau dari segi pendekatan bimbingan, bimbingan ini ada dua pendekatan. Tadi telah disebut oleh Datuk, ada top down, okay? Dan satu lagi ialah partnership ataupun rakan kongsi ataupun perkongsian. Jadi kalau kita lihat ada perbezaan di antara kedua-dua pendekatan ini. Kalau top down tu kita tahulah kan, kalau datang daripada atas, dia lebih bersifat pemantauan. Sama ada dia akan menyemak, sama ada berlaku compliance ataupun tidak, sama ada comply ataupun tidak amalan-amalan yang berlaku. Okay? Jadi cuma dalam pendekatan partnership ini, kita fokus kepada komitmen. Komitmen ni maksudnya kesungguhan, kita punya semangat ya adalah datang daripada diri kita sendiri. Gitu. Dia tak datang daripada luar, dia datang daripada dalam. Okay. Kemudian kalau top down tu mungkin ada isu dari segi one size fit all lah. Okay. Seolah-olah satu cara tu sesuai untuk semua. Tetapi dalam pendekatan rakan kongsi ini ataupun partnership ni, kita memberikan fokus bahawa satu size tu untuk seseorang. Ya, dia tak untuk seorang saja. Dia tak sama size. Anak-anak kita tu adalah insan yang unik. Mereka berbeza di antara satu sama lain. Begitu juga dengan guru-guru kita. Guru-guru kita ni unik. Ya, dia mempunyai kebolehan, bakat yang tertentu. Jadi kita tak boleh menyamakan mereka. Jadi kalau kita buat program secara one-off, dengan harapan akan berlaku apa disebutkan sebagai perubahan itu agak sukar. Banyak kajian-kajian literature yang menunjukkan bahawa pendekatan one size fit all dan juga one-off itu kurang berjaya untuk membuat perubahan. Khususnya perubahan dari segi amalan profesional guru-guru. Sebab amalan profesional ataupun mengajar lah, kita kata mengajar itu adalah merupakan satu yang disebut oleh sarjana sebagai kalau contoh James Stigler menyebut bahawa teaching is a cultural activity. Mengajar itu adalah merupakan budaya, aktiviti bersifat budaya, sebab perkara itu telah pun dilazimi, dilaksanakan dalam tempoh yang lama, yang panjang. Ya. Jadi untuk membuat perubahan itu, dia tak boleh buat secara one off. Ya. Dia perlu berlaku secara berterusan. Ini yang Datuk selalu sebut sebagai professional support, continuous professional support, sokongan profesional yang berterusan. Dan sememangnya saya yakin ya, rakan-rakan guru memang memerlukan kepada sokongan yang seumpama itu, dan sokongan itu tailored dengan mereka, sesuai dengan individu guru berkenaan. Okay. Yang seterusnya ialah dari segi komunikasinya, ya, kita kalau
top down tu dia lebih untuk memungut maklum balas kan, mendapatkan maklum balas ataupun feedback. Cuma dari segi pendekatan partnership ini, kita menggunakan prinsip dialog. Dialog ni maksudnya ada dua hala. Ada suara pembimbing dan ada suara yang dibimbing. Guru yang dibimbing lah. Ya? Jadi dialog ini sebenarnya memberi peluang untuk kita mendengar suara guru, dan dalam masa yang sama nanti kalau untuk membuat keputusan pun kita serahkan kepada guru. Pada yang seterusnya itu mungkin kalau top down tu pembimbing yang datang itu akan memikirkan macam mana dia nak menyelesaikan masalah yang sedang dihadapi oleh guru. Dia kata caranya begini, nanti dia akan datang lagi. Next visit, lawatan yang seterusnya dia nak tengok ada tak berlaku perubahan. Tapi dalam pendekatan partnership ini, guru ada pilihan. Dia ada dua. Satu tadi dialog tu the voice, the teacher's voice. Yang kedua, yang ini guru memikirkan penyelesaian itu ialah the teacher's choice. Maksud was and choice itu kita suburkan, kita bugarkan dalam sesi bimbingan berkenaan. Dan selain daripada itu, dari segi judgemental, kita tidak kalau top down mungkin dia nak tengok segi prestasi, nak buat saya gunakan istilah menggradekan guru. Dalam bimbingan kita tak menyentuh perkara-perkara berkenaan, kita tidak bersifat judgemental. Kita banyak memberi sokongan kepada guru. Okey, dan satu lagi dari segi kedudukan, kalau top down tu lebih bersifat macam kalau datang daripada atas tu maksudnya orang besar lah, dan mempunyai status yang lebih tinggi. Tapi dalam bimbingan ni status kita sama saja. Ini saya akan terangkan dalam prinsip-prinsip yang akan seterusnya. Dan accountability, dari segi aspek accountability, pertanggungjawaban ini, kalau top down tu pertanggungjawaban tu kepada pemimpin, orang atas. Ada top down, orang atas. Sama ada pengetua, guru besar, pada PPD, JPN. Jadi banyak lapis dia punya pemimpin tu kan. Kita punya sistem ni very centralized. Begitulah dia punya top down dia. Tetapi dalam pendekatan partnership ini, rakan kongsi ini, accountability kita sebenarnya pada murid. Sebab kita memberikan fokus kepada pembelajaran. Sebab tu bimbingan itu banyak membincangkan tentang learning, tentang pembelajaran anak-anak. Pembelajaran anak-anak di dalam bilik darjah. Sekarang ni tak semestinya dalam bilik darjah kan. Pembelajaran anak boleh berlaku di mana-mana sahaja, di alam maya dan sebagainya. Jadi itu ada sedikit perbezaan dari segi pendekatan yang ketara di antara pendekatan top down tadi itu dengan pendekatan partnership. Jadi dalam konteks ini, bimbingan instruksional ini, kita akan banyak menggunakan prinsip partnership. Menggunakan prinsip partnership ataupun perkongsian. Baik. Kalau kita lihat dari segi peranan pembimbing instruksional, dia berperanan sebagai rakan ataupun rakan pembelajaran. Sama ada sebagai partners, learning partners, partnership untuk membantu meningkatkan pengajaran pembelajaran supaya anak-anak lebih berjaya. Dan peranan pembimbing instruksional ialah untuk bekerjasama dengan guru untuk memahami realiti semasa, apa yang sedang berlaku, untuk merancang matlamat yang telah ditetapkan oleh guru bersama dengan guru. Kemudian kita akan melaksanakan matlamat berkenaan.
kemudian dilihat dari segi kemajuan, ya, peningkatan dan juga penyelesaian masalah yang telah dikenal pasti pada peringkat-peringkat yang berkenaan. Jadi benda ni kita akan bincangkan lebih detail khususnya dalam kitaran bimbingan pada minggu depan, insya-Allah. Jadi terusnya itu ialah dari segi saya terus fokus kepada faktor kejayaan sesuatu bimbingan instruksional. Kalau seorang pembimbing instruksional ingin berjaya, dia ada 7 faktor yang perlu digarap, yang perlu diberikan perhatian. Jadi dalam sesi perkongsian kami nanti, kita akan banyak fokus kepada 7 faktor ini. Secara lebih detail kita punya toolkit yang akan kita kongsikan dengan tuan-tuan dan puan-puan yang akan menjadi peserta nanti. Kongsikan dia punya toolkit, resource yang berkaitan untuk membantu kita menghayati, mengamalkan faktor-faktor kejayaan tersebut. Sebab tu saya kata tadi, dalam program ni kita ada komponen amali ataupun praktikal, ya. Kita maksudnya nanti akan berlaku bimbingan tu secara real. Di sini mungkin dalam sesi perkongsian ni kita banyak dapat input konseptual dan theoretical. Tapi insya-Allah lepas itu tuan-tuan dan puan-puan akan pergi ke sekolah membimbing melaksanakan bimbingan tersebut. Jadi kalau kita lihat ada 7 faktor itu, yang keliling tu kalau kita kira ada 6 je kan. Yang di tengah-tengah tu, itu satu lagi faktor yang sangat penting, yang utama kita panggil kitaran bimbingan. Jadi di situ kalau kita lihat faktor-faktor ini akan digunakan secara berterusan. Dia sokong menyokong di antara satu sama lain, ya. Dia tidak berlaku secara gradual, dia bukan satu peringkat, dia berperingkat, tak. Bukan mula dengan data kemudian baru komunikasi, tak ada. Dia berlaku secara serentak dan dia saling lengkap melengkapi, sokong menyokong, ya, di antara satu faktor dengan faktor yang lain. Jadi saya buat gambar rajah begini supaya tuan-tuan nampak the whole picture, the big picture tentang bila kita melaksanakan bimbingan instruksional, apa sebenarnya yang kita jadikan sebagai tumpuan ataupun fokus. Sebab kita kadang-kadang kita tidak mempunyai kemahiran ataupun dalam semua perkara, kan. Jadi mungkin ada aspek tu kita bagus. Mungkin kita bagus dari segi data, bagaimana kita memungut data dan sebagainya. Tapi kita mungkin ada masalah sikit dari segi komunikasi, kan. Mungkin dari segi leadership. Jadi semuanya ni kita akan olah secara beransur-ansur, gradual, dan kemahiran tersebut akan dapat diperolehi melalui sesi amali ataupun sesi praktikal nanti, ya. Okey. Takat ni ada soalan ke tu daripada chat tu? Tadi ada seorang cikgu tulis, saya dah jawab satu berkaitan dengan bagaimana apa kita kata dialog yang konstruktif boleh kita bina bersama guru. Cikgu bertanya, lepas tu saya jawablah, kalau kita dapat faham tentang apa yang Dr. Mustafa bentangkan sebentar ni, kejap ni, berkaitan dengan pendekatan dialogical tu, nanti kita akan dari masa ke masa kita akan fahamlah bagaimana kita hubungan yang konstruktif tu, saya kata boleh membina kita kata dialog yang lebih berkesan. Saya jawab macam itulah. Kalau dia nak tambah lagi, terima boleh kasih, lah. betul lah tu. Terima kasih banyak, baik. Zul. Sebenarnya saya akan sentuh lagi
Ya, tentang dialogical approach ni, ya. dialog ini dalam 7 prinsip partnership yang akan sentuh sekejap lagi lah. Tapi saya cuba elakkan daripada terlalu detail, nanti takut tuan-tuan dan puan-puan. Saya nak dapatkan supaya tuan-tuan dapat idea asas dulu. Ya, idea asas. Sebenarnya instructional coaching ni apa sebenarnya? Apa dia punya asas dia? Apa dia punya prinsip yang akan kita laksanakan? Maka itu dari segi komponen penting faktor-faktor kejayaan dalam bimbingan instruksional. Yang seterusnya ni saya cuba gambarkan dari segi peranan kita. Siapakah kita? Anda ni maksudnya kita pembimbing instruksional lah. Kalau kita nak jadi pembimbing instruksional ni, kita kena tanya, siapa saya? Siapa anda? Siapa saya? Kemudian kena tanya, apa peranan saya? Dan seterusnya, di mana saya berperanan? Jadi, ketiga-tiga soalan ni akan merangkum 7 faktor yang saya kongsikan tadi. Grafik yang saya kongsikan tadi itu, ini akan membantu kita untuk mengaitkan faktor itu dengan diri kita. Dengan diri kita sebagai pembimbing instruksional. Okay. Kalau kita lihat siapakah anda, kita ada 3 perkara yang berkaitan dengan soalan itu. Pertama, kita melaksanakan perkongsian. Mesti berasaskan kepada prinsip perkongsian. Yang kita sebut tadi lah. Kita ni lebih bersifat partnership. Perkongsian itu. Jadi nanti kita akan lihat saya akan terangkan secara asas apakah prinsip-prinsip perkongsian yang boleh kita amalkan, yang boleh kita aplikasikan semasa melaksanakan bimbingan instruksional tersebut. Jadi maksudnya kita perlu menghayatilah nanti perkara tersebut. Kemudian dari segi komunikasi, komunikasi ialah sebab bimbingan ni akan banyak berlaku perbualan, conversation, perbualan. Jadi di situ adalah komunikasi. Jadi dalam konteks perbualan itu dia ada, kalau mengikut Jim Knight, dia menggariskan 2 perkara yang penting. Pertama, dia kata mesti ada belief. Dalam berkomunikasi ni kita build up kita punya belief. Kita mesti ada perkara yang kita jadikan landasan. Kepercayaan. Maksudnya kepercayaan tu ialah mendorong. Apa yang mendorong kita untuk berkomunikasi, untuk melaksanakan sesi perbualan tersebut. Dan yang kedua, dia kata perlu ada habit. Habit ni ialah kita punya tabiat yang mana perlu dipupuk. Habit ni sesuatu yang berlaku kadang-kadang secara automatik kan. Jadi kalau habit tu tak dipupuk, kita khawatir nanti semasa kita melakukan perbualan dengan rakan guru kita dalam bimbingan, takut komunikasi berkenan akan menjejaskan message ataupun dia akan membawa toksik. Dia panggil perbualan yang toksik. Toksik ni kita tahulah perkara-perkara yang negatif dan sebagainya. Itu yang kedua. Siapakah anda? Anda perlu bagi seorang yang mahir berkomunikasi. Yang pertama tadi, anda seorang pendukung prinsip perkongsian. Anda seorang yang mahir berkomunikasi. Okay. Yang ketiga ialah anda seorang pemimpin. Kita sebenarnya walaupun kita coach, kita tak ada apa jawatan pun, kan? Kita guru biasa je. Tapi guru biasa pun yang memimpin guru itulah idea tu nanti. Bila kita bincang, kita dialog tu nanti, hasil daripada dialog itu akan menjadi ikutan. Ikutan kepada guru-guru untuk melakukan perubahan. Jadi itu sebenarnya peranan pemimpin. Jadi dia tak mudah sebab kita tak ada kuasa. Cikgu tu dengar kita kerana dia percaya kepada kita, kerana dia yakin dengan
idea kita. Kan idea yang kita kongsikan, sebab dalam dalam dialog ni kita boleh advocate, kita boleh menyuarakan cadangan. Pilihannya pada guru, tapi kita boleh suarakan cadangan-cadangan. Kan? Begitu. Itu menjawab soalan yang pertama. Siapakah saya sebagai pembimbing instruksional? Kemudian, apakah peranan saya sebagai pembimbing instruksional? Okay? Peranan yang pertama ialah melalui proses bimbingan. Ini kita panggil sebagai kitaran bimbingan instruksional. Ya, kitaran. Kita kena lalui kitaran. Nanti saya kongsikan apa yang maksud kitaran. Itu dia, kitaran bimbingan ni simple je. Bimbingan instruksional ni mudah je. Tiga peringkat saja. Pertama, peringkat kena pasti. Yang kedua, peringkat belajar. Yang ketiga, peringkat meningkatkan. Jadi, dia tak rumit. Jadi, dalam setiap peringkat itu ada perkara yang perlu kita laksanakan. Kita nanti akan ada panduan yang sangat detail yang akan dikongsikan dalam sesi-sesi perkongsian itu nanti. Tool. Sampaikan kita nak tanya soalan apa pun nanti kita akan kongsikan. Soalan itu cadangan. Jadi tuan-tuan nanti cikgu boleh ubah sesuai kan. Mungkin sesuai dengan sesi pada ketika itu. Okey, itu yang perlu dilalui. Yang seterusnya ialah segi pengurusan data. Data ni macam ni. Data ni maksudnya kita membuat sesuatu tu berdasarkan kepada evidence ataupun ada kita tak buat keputusan tu secara assumption, andaian-andaian. Kita ada data. Kalau kita kata ada berlaku anak-anak terlibat secara engagementnya atau penglibatan anak-anak dalam pembelajaran itu bagus, ada dia punya bukti yang menunjukkan penglibatannya bagus. Kalau kita kata ada berlaku kemajuan, peningkatan dari segi pembelajaran anak-anak, itu pun ada bukti, ada evidence je. Jadi data itu sebenarnya membantu kita untuk menjadikan bimbingan itu lebih tepat. Jadi kita tak based on assumption ataupun kita main agak-agak, tak ada. Dia berdasarkan kepada evidence yang kita pungut melalui data. Ini saya akan sentuh juga nanti sebentar lagi. Yang seterusnya, yang ke-6 yang ke-6 ni yang menariknya. Nanti setiap kita perlu memiliki buku panduan instruksional yang kita bangunkan sendiri. Ini buku ni kita tak ambil daripada mana-mana sumber. Maksudnya bukan kita ambil buku orang, tak. Kita bangunkan buku kita sendiri. Kita ada buku panduan. Bagaimana kita nak membantu guru-guru kita melaksanakan pengajaran dan pembelajaran. Okey, ini menarik. Tapi jangan risaulah. Ya. Penyediaan buku ni tak mestinya dibuat secara individu. Dia boleh buat dalam bentuk pasukan. Ya, kita masuk kalau kita ada nanti peserta kita tu ada apa kan? Ada ramai, kita akan, kalau tuan-tuan nak buat dalam pasukan, tak ada masalah. Dia tak ada. Sebab memang buat cara pasukan tu lebih baik lah pada pendapat saya. Sebab ada banyak idea nanti kan. Nanti kita akan perincikan apa yang ada dalam buku panduan berkenaan. Panduan instruksional itu. Okey? Jadi kita ada panduan. Kita pergi melaksanakan bimbingan itu ada bekalan kita yang kita bawa. Iaitu buku panduan berkenaan. Yang banyak membincangkan tentang strategi instruksional. Yang berimpak tinggi dan yang terkini. Di mana kita nak dapat yang maklumat-maklumat berkenaan. InsyaAllah nanti kita akan kongsikan juga. Dan yang akhir sekali, tapi ini yang last but not least, yang sangat penting. Kalau tak ada benda ni, kita tidak susah kita nak laksanakan peranan kita sebagai pembimbing, iaitu di mana kita berada. Kita berada di sekolah. Sekolah tu ada sistem. Ada ketua, ada pemimpin pertengahan, kan?
ada jadual dan sebagainya. Semuanya telah di apa kan, ditentukan. Settingnya begitu. Jadi kita perlu memastikan kita mendapat sokongan daripada sistem berkenaan. Jadi kalau tidak nanti dia akan menjadikan urusan kita tu agak rumit. Sebab kita nak berurusan dengan sistem yang telah wujud. Okay. Dia panggil the grammar of schooling tu dah ada kat situ. So macam mana kita nak melaksanakan tugas kita berdasarkan kepada grammar berkenaan. Jadi sokongan ini bukan sistem sokongan ya, sokongan sistem. Okay. Sokongan sistem ni maksudnya kita melaksanakan bimbingan tu mendapat sokongan daripada sistem sekolah, daripada pengetua guru besar, daripada pemimpin pertengahan, dan juga daripada guru-guru. Ya, itu saya ingat tuan-tuan dan puan dah nampak sedikit. Okay, dari segi kalau kita nak menjadi seorang pembimbing instruksional, kita kena tahu siapa kita, apa skill ataupun apa fokus yang perlu kita bangunkan dalam diri kita. Yang kedua, kita jelas peranan kita nanti, ya. Dan yang ketiga, kita tahu membawa diri. Saya gunakan istilah tahu membawa diri. Maksudnya kita boleh mengadaptasi diri kita dalam sistem yang ada, sistem sekolah yang ada. Jadi setakat ni Zul, ada apa lagi? Soalan ke apa? Nampaknya tak ada lagi soalan yang tulis. Tak tahulah kalau ada kita nak peserta nak bertanya ke, kalau cikgu nak Tadi bertanya saya cadangkan kalau ada soalan kena lepas tulis melalui chat lah. chat lah. Okey. Kalau nak cakap nanti takut kita masa Ya, kita kan. masa baik. Jadi saya apalah. Tuan-tuan dan puan kalau ada apa-apa boleh chat, nanti Encik Zul akan semak. Kalau dia boleh jawab, dia jawab. Lepas tu dia pun terror juga tu kan. Dia pun pembimbing bertauliah tu. Tauliah daripada Jim Knight. Okay. Daripada University Kansas. Okay. Kemudian seterusnya, di sini saya akan cuba kongsikan sedikit apakah prinsip perkongsian. Prinsip-prinsip perkongsian itu apa dia dalam bimbingan instruksional ini. Pertama, seperti yang kita dah bincang agak sentuh sepentas lalu tadi, iaitu dari segi kedudukan, status. Kita dengan guru yang kita bimbing sama saja. Tak ada siapa yang lebih. Dia panggil equity. Jadi tuan-tuan nanti kalau ada masa pergi ke internet, type equity bahasa Inggeris lah. Nanti dia keluarkan gambar anak-anak yang ada kotak tu. Dia nak beza equity dengan equality. Kalau equality tu dapat kotak yang sama, ya kan? Tapi kalau equity tu maksudnya kalau dalam konsep Islam dia panggil adil. Keadilan, meletakkan sesuatu tu pada tempatnya. Itu dia panggil adil kan? Equity, kesaksamaan. Jadi dalam konteks kita kena betul-betul rasakan bahawa kita tak ada apa-apa lebih dengan guru itu. Sama saja dengan guru berkenaan. Ya, status kita sama. Jadi kalau kita dapat bawa diri kita begitu, dia punya humility begitu, kita dapat merasakan bahawa guru tu perlu dihormati, dia ada dignity, ada maruah diri. Jadi kita rasa berbeza. Cara kita berkomunikasi tu nanti insya-Allah akan berbeza. Jadi this is very manusiawi. Dia sangat bersifat manusiawi. Ini konsep yang penting yang kita amalkan dalam melaksanakan bimbingan instruksional itu nanti. Itu yang pertama. Okay? Jadi tak ada isu, cikgu-cikgu tak rasa rendah diri tau. Bila dia duduk dengan kita, dia rasa selamat. Dia rasa dia boleh meluahkan. Dia boleh, dia rasa tak ada gap lah. Tak ada gap yang bentuknya dalam bentuk status. Sama saja. Begitu. Kemudian, daripada segi pilihan, ya,
Pilihan ni penting sebab kita nak bagi dia komitmen dan juga kita nak membangunkan dia punya autonomi. Kan? Sebab guru ni kalau dia ada autonomi, dia boleh membuat keputusan dia sendiri. Kan? Dan inilah yang sebenarnya yang penting dalam melaksanakan merancang, mereka bentuk pengalaman pembelajaran anak-anak. Kalau cikgu ada autonomi, kita punya aktiviti, kita punya task atau tugasan yang kita sediakan untuk pengalaman pembelajaran anak-anak itu akan jadi lebih autentik. Sebab kita ada ownership terhadap apa yang kita sedang buat. Ini bukan keputusan orang lain, tapi ini adalah keputusan kita, pertimbangan yang telah kita buat setelah kita berbincang dengan pembimbing instructional. Jadi kita sebagai pembimbing ni kita kena bagi ruang dan peluang kepada guru untuk membuat pilihan. Biar dia ada ownership tentang apa yang dia nak buat. Sebab itu adalah pilihan dia. Ini kita nak bangunkan juga accountability. Dia bertanggungjawab dengan pilihan yang dia ambil. Sebab tapi kalau kita memaksakan idea kita pada mereka, ini yang disebutkan oleh Galwell. Dia kata apabila anda berkeras, bila ada action, dia akan ada reaction. Bila kita berkeras, akan ada tentangan. Kan? Ini memang sifat manusia. Okay, sifat manusia memang begitu. Dia tak boleh ada bila ada aksi tu, dia akan ada reaksi. Dia bertindak balas. Dia tindak balas kat situ kan. Itu memang sifat manusia. Jadi kalau kita sungguh-sungguh kita bagi peluang untuk cikgu-cikgu untuk membuat pilihan, insya-Allah saya yakin ya kita macam mungkin pada pendapat kita pilihan tu tak begitu bagus kan, tapi kita bagi dia peluang juga. Dia cuba dulu, nanti kita boleh bincang tengok macam mana. Itu kadang-kadang perlukan kepada sedikit pengorbanan lah kita kan. Okey, itu yang di segi pilihan, the choice. Yang ketiga, itu prinsip yang ketiga ialah suara, the voice. Suara ini penting khususnya semasa kita melakukan dialog, melakukan perbualan itu. Ya. Jadi kita perlu mendengar dengan teliti. Dia bukan hear kan, tapi dia kata listen, listening skill. Kita perlu ada kemahiran mendengar dengan teliti sebab kita nak memahami apa maksud yang cuba disampaikan oleh guru berkenaan. Guru mata pelajaran lah yang kita nak bimbing ni. Mungkin dari segi perkongsian idea tu kan, ada idea dia, ada dia punya fikiran dan juga elemen emosi. Emosi pun penting. Daripada suara tu kita boleh nampak the happiness, the sadness, the frustration. Sebab tu bila kita kita letakkan telinga kita dengan betul, memang dah letak dengan betul dah kan, kita gunakan dengan betul, jadi kita akan berusaha untuk memahami maksud apa yang mereka katakan. Dan yakinlah bahawa kalau kita berbuat demikian, guru-guru ni sebenarnya dia ada suara yang baik, banyak suara-suara yang baik. Ini berdasarkan pengalaman lah. Bila saya duduk bersama-sama dengan guru melaksanakan bimbingan, memang sebenarnya diorang ada idea-idea yang bagus, yang bernas, yang cuma dia tak berapa tahu macam mana nak mengoperasikan idea berkenaan. Idea tu ada, tapi idea yang bagus ni kita perlu kembangkan lagi ya. Jadi sampai dia boleh direalisasikan. Kalau idea tu dapat direalisasikan, maka dia akan ada yang kita kata ownership tu. Jadi suara dia tu sebenarnya suara yang penting. Okey. Yang keempat, prinsip yang keempat dalam perkongsian ini ialah kita
melaksanakan refleksi. Refleksi ni macam kita kata macam maklum balas lah, ya. Jadi refleksi ni berlaku sebelum, kan. Kita boleh menoleh ke belakang untuk melihat, untuk mempertimbangkan sama ada pilihan tindakan yang diambil itu perlu dibaiki ataupun tidak, berdasarkan data-data yang ditunjukkan. Okey. Kemudian kita juga boleh bincang nanti membuat refleksi. Sebab tu dalam pendekatan instructional coaching ini, bimbingan instructional ini, kita akan banyak gunakan video. Cikgu-cikgu akan merakam pengajaran dia dalam masa 15 minit begitu, 15-20 minit begitu. Based on the rakaman itu nanti, kita akan duduk bersama-sama dengan guru, kita akan berbincang. Adalah soalan-soalan itu, kan? Supaya nanti dia akan keluar. Dari situlah proses refleksi akan menjadi lebih real nanti. Jadi daripada situ juga nanti, daripada hasil refleksi itu nanti, dia akan buat to do next. Apa yang kita nak buat selanjutnya. Adakah kita nak ubah soal balik matlamat kita ataupun nak ubah soal strategi. Mungkin matlamat kita nak kekalkan, tapi yang kita nak ubah soal ini dia punya strategi instructional itu. Itu nanti refleksi itu sangat penting, ya. Dan refleksi ini pun satu kemahiran yang perlu dilatih. Seterusnya itu ialah ini yang dikatakan dialog tadi, kan. Ada soalan tentang dialog. Dialog maksudnya proses idea yang dikemukakan dalam sesi perbualan itu, okey, perlu kita perlu ada kemahiran untuk menganalisa idea berkenaan, dan semasa dialog ini kita boleh dua-dua pihak boleh mengemukakan idea. Guru yang dibimbing boleh kemukakan idea, pembimbing pun boleh mengemukakan idea. Jadi dengan cara begitu, okey, sesi perbualan bimbingan berkenaan akan berlaku dengan begitu kita panggil live lah. Lively. Okey, dia bukan satu hala. Dia banyak dua hala antara guru dengan pembimbing. Jadi kalau berlakulah dialog yang begitu, ini yang kita akan perolehi banyak pencambahan idea. Ya, sebab cikgu-cikgu ni dia ada pengalaman, dia ada pengetahuan berdasarkan pengalaman. Ini dia panggil sebagai tacit knowledge, kan. Pengetahuan berdasarkan pengalaman tu kadang dia tak sedar dia ada benda tu, tapi melalui dialog tu tadi, semangsaran, ya, perbincangan itu, dia akan mengeluarkan banyak. Dia akan banyak menggunakan dia punya tacit knowledge. Pengetahuan yang terselindung tapi dia terhasil daripada pengalaman yang telah dilalui. Okey. Satu lagi ialah praksis. Praksis ni saya tak tukar dalam bahasa Melayu. Saya gunakan dalam bahasa Inggeris juga sebab susah nak cari istilah yang betul-betul mendapati. Cuma yang penting dalam praksis ni ialah apa juga yang kita bincangkan, apa juga yang kita lakukan semasa melaksanakan bimbingan, yang penting idea berkenaan boleh dilaksanakan. Akhirnya dia boleh dijadikan dalam bentuk realiti, boleh dilaksanakan. Khususnya pembelajaran yang berlaku. Ya? Jangan kita sembang, akhirnya tak ada apa. Kan? Jadi perbualan tu tidak mendatangkan apa-apa tindakan. Kita nak perbualan kita tu akan menghasilkan sesuatu yang boleh add on. Kita boleh, guru-guru boleh mengambil bertindak, maksudnya dia boleh gunakan idea itu untuk digunakan untuk mereka bentuk pengalaman pembelajaran anak-anak. Jadi sebab tu dia panggil praksis. Sesuatu yang idea itu akan dilaksanakan, akan dipraktikkan dalam realiti, realiti dalam bilik darjah ataupun di alam maya, kalau buat online lah. Okay. Dan seterusnya itu ialah timbal balik.
reciprocity. Timbal balik ni maksudnya, ya, apa yang kita buat akan memberi kesan kepada guru yang kita bimbing. Kalau kita menunjukkan komitmen yang tinggi, insya-Allah guru-guru itu pun akan juga menunjukkan komitmen yang tinggi. Kalau kita sambil lewa, akhirnya cikgu-cikgu tu pun malas nak bercakap, malas nak bersuara. Ya? Jadi tak boleh, kita perlu menunjukkan, kita panggil kita punya passion kita. Passion ada dua kan, passion sabar, satu lagi passion yang menunjukkan semangat, apa tu, kesungguhan, PSSION tu kan. Satu lagi passion tu sabar, memang kena sabar jugalah. Dua passion tu kita amalkan. Dalam perbualan tersebut, kita ada satu niat dalam hati kita, hasrat dalam hati kita, kita datang pun nak belajar. Kita nak belajar daripada cikgu yang kita bimbing. Dengan betul-betul tuluslah. Tulus kita dalam hati kita, setulusnya kita datang pun, datang untuk belajar. Mungkin ada benda-benda yang cikgu tu kita boleh belajar daripada guru yang kita bimbing. Jadi kalau kita adalah pasang niat yang begitu, insya-Allah. Sebab tu Robert Half kata, apabila seseorang mengajar, maka dua orang belajar. Bila kita berlaku dua tu kan, bila kita bercakap, kita pun belajar sebenarnya. Apa yang kita cakap dengan cikgu tu pun, yang mendengar tu pun belajar. Kalau cikgu tu bercakap, dia pun belajar, kita pun belajar. Jadi konsep dia begitu. Ya? Okey. Jadi kita ada setengah jam ya. Baik. Itu faktor yang pertama, prinsip perkongsian. Faktor yang kedua, komunikasi. Saya ingat komunikasi ni ada dua perkara lah yang perlu diberikan fokus. Pertama ialah kemahiran menyoal, probing, ya. Apa ni? Kadang-kadang ada masa kita a bit apalah, kita macam apa istilah dia, kita provokasi ya Zul, kita membuat provokasi ke, tapi jangan banyak sangat kau provokasi kan. Betul, Tapi betul. cikgu tu tak tahan dengan provokasi kita kan. Sesekali boleh lah kan. Kalau dah rapat tu boleh lah provok. Kalau awal-awal janganlah provok sangat. Tapi probing kita banyak buat lah. Ya. Kita ada panggil identifying question. Kita ada soalan-soalan yang kita nak kenal. Pasti ada dia punya ciri-ciri soalan dia. Ada senarai siamak untuk identifying question nanti. Ya. Especially pada peringkat yang awal-awal bimbingan. Ya. Jadi ada dua, kemahiran menyoal dan juga kemahiran mendengar. Tapi perbualan itu perlu kita pimpin lah. Jangan dia melilau-lilau kan. Sampai tak tahu ke mana arah tuju. Ini sebutkan oleh Kristen Newberg. Dia apa ni? Dia ni seorang coach juga. Banyak menulis buku tentang coaching. Pernah dia berkata bahawa perbualan dalam bimbingan ni perlu terurus, well managed, perlu diurus dengan baik supaya mencapai hasrat. Sebab dalam komunikasi nanti sebenarnya kita sedang membangunkan, kita nak supaya guru-guru sedar bahawa dia sebenarnya ada potensi yang besar untuk melaksanakan pembelajaran bermakna. Sebagaimana yang kita dah bincangkan sebelum ni kan. Daripada situ nanti dia akan build dia punya confidence, dia menyedari bahawa dia mempunyai potensi. Itu semua akan dapat dijelmakan kalau sekiranya proses komunikasi itu dapat berjalan dengan baik. Sebab tu perbualan perlu memberi fokus kepada isu-isu yang utama, khususnya isu-isu berkaitan dengan pembelajaran, berkaitan dengan perkembangan, berkaitan dengan clarity, kejelasan. Ini kita akan detailkan nantilah insya-Allah. Saya ingat ini jelas. Cuma yang kita kena ambil kira lah dari segi
Mengimbangkan di antara menyoal dengan mendengar. Jangan asyik menyoal je, tak ada masa kita mendengar. Letih cikgu tu. Soalan datang macam peluru peluru pandu kan, datang. Tak henti-henti. Jadi kita kena seimbangkan. Ada soalan tu kita bagi masa untuk mendengar apa respon daripada guru yang kita bimbing, ya, supaya perbualan tu akan menjadi lebih produktif. So seterusnya ialah prinsip seterusnya ialah pemimpin, ya. Bagaimana seorang pembimbing berperanan sebagai pemimpin. Ini siapa saya yang dalam kita punya perbincangan awal tadi. Siapa saya? Saya adalah seorang pemimpin. Pemimpin ni ada dua jenis. Pertama, memimpin diri kita sendiri. Itu penting. Kalau kita boleh pimpin diri kita, insya-Allah kita boleh juga membantu orang lain. Sebab tu memimpin diri sendiri ini kita mesti ada matlamat yang jelas. Kalau kita kata cikgu mesti ada clarity, kita pun mesti ada clarity. Ya? Kalau cikgu tu ada fokus, kita pun mesti ada fokus. Jadi cara kita mengurus masa kita sangat penting, ya. Dalam sesi ini kita kena jaga masa lah. Sebab cikgu-cikgu kita ni sibuk. Kadang-kadang dia mengajar banyak waktu, banyak kelas. Kalau kita tak manfaatkan sesi perbualan itu dengan baik, takut nanti letih lah. Dia orang nak cari masa yang free dan sebagainya tu. Itu kita kena rancang dengan baik lah. Soalan-soalan yang kita nak kemukakan tu pun kita dah prepare. Kita dah sebab tu gunakan video tu bagus. Video tu kita akan semak video tu awal sebelum sesi temu bual, sesi perbualan. Jadi kita dapat kenal pasti dah, kan? Macam aspek-aspek yang kita nak fokus. Begitu juga cikgu-cikgu pun dia akan tengok video. Kadang-kadang cikgu-cikgu dia tak pernah tengok dia mengajar. Bila dia tengok video tu baru sedar, aku mengajar macam tu, ya, dia kata, kan. Banyak kes saya jumpa cikgu-cikgu dia kata saya tak pernah tengok saya mengajar, dia kata. Bila tengok video tu baru dia nampak cara pergerakan dia, cara dia apa tu, dari segi itulah fizikal, kan. Jadi yang kedua yang kita kena berikan perhatian juga adalah dari segi apa tu lah, leadership ini dari segi kita meraihkan apa tu perbezaan pendapat, ya. Itu pun penting. Kita meraihkan perbezaan pendapat supaya nanti sebenarnya perbezaan pendapat tu ada titik-titik yang positif yang boleh membantu kita untuk mencari alternatif, kan, dan sebagainya, untuk kita membantu menyokong guru yang kita bimbing, ya. Okey. Sementara guru-guru yang apa tu bila kita kata memimpin orang lain itu sebab cikgu-cikgu perlu membuat keputusan. Yang kita kata sebelum ni, kan. Jadi biarlah keputusan yang dibuat oleh guru itu adalah keputusan yang baik, yang tepat, yang yang boleh memberi impak yang baik terhadap pembelajaran anak-anak. Jadi semua itu bergantung kepada kita lah, how we lead the discussion, how we lead the program. Inti. Yang penting amalkan prinsip perkongsian itu dengan sebaik yang mungkin, Dan yang keempat, saya pergi cepat sikit. Ini adalah kitaran bimbingan. Kita ada seperti yang sebutkan sebentar lalu tadi, kita ada 3 peringkat. Pertama, peringkat kenal pasti, identify, peringkat belajar, dan juga peringkat meningkatkan. Jadi ini memang berurutan. Dia kena buat dulu kenal pasti. Dalam kenal pasti itu nanti dia kena tahu realiti semasa. Yang kedua, dia kena tetapkan matlamat. Yang ketiga, kena pilih strategi untuk mencapai matlamat. Okay? Jadi ada step-step dia dalam setiap satu peringkat tu. Bila dah ada strategi, adakah guru berkenaan mempunyai kebolehan
untuk melaksanakan strategi tersebut. Di situ datangnya konsep belajar. Belajar ni ada dua. Pertama, melalui pemodelan. Dia tengok orang lain buat, dia ikut. Kalau coach tu, sebab tu jadi instructional coaches ni, kita perlu ada kemahiran apa juga, instructional. Kan? Dia perlu ada. Kemahiran tu kita kena ada. Kita tahu sikit sebanyak tentang strategi, kita kena mantapkan aspek-aspek berkenaan. Jadi, kadang-kadang kita boleh carikan video-video yang menunjukkan pelaksanaan strategi berkenaan, ataupun ada guru-guru di sekolah tersebut ataupun sekolah lain yang mempunyai kepakaran tentang strategi tersebut. Sebab tu bagus juga kita ada apa tu kan? Ada PLN tu, Professional Learning Network, melalui CDL hands-on session tu. Banyak idea-idea, strategi-strategi yang telah dikongsikan oleh guru-guru. Jadi kita boleh dapatkan sokongan daripada bantuan daripada guru-guru yang berkenaan lah. Okay. Itu dipanggil modeling. Yang tak kurang pentingnya juga ialah ada senarai semak. Setiap strategi itu datangnya buku apa tu nanti? Buku panduan instructional tu. Dia ada senarai semak. Sebab kalau mengikut Atul Gamandi dia seorang pakar dalam bidang perubatan ni. Kalau dalam WHO tu dia ada kedudukan yang baik, tinggi juga dia punya kedudukan dalam WHO. Ya, salah seorang yang penting lah semasa berlaku pandemik COVID-19 tu. Saya pun ikut dia punya Twitter, dia punya idea-idea bagaimana nak krisis itu, menguruskan krisis tersebut. Jadi salah satu buku yang ditulis oleh Atul Gamandi ini adalah checklist. Dia katakan sebagai seorang doktor, perlu ada checklist senarai semak supaya tidak ada langkah-langkah yang tertinggal. Kan? Langkah-langkah tertinggal. Walaupun benda tu, sebab bila doktor ni bila dia nak melakukan benda-benda yang emergency, kadang-kadang takut tertinggal langkah-langkah yang walaupun kecil tapi dia sangat kritikal, memberikan impak kepada nyawa sakit berkenaan. Jadi idea checklist ni telah digarap oleh Jim Knight, jadikan sebagai salah satu tool yang digunakan untuk kita belajar sesuatu strategi. Jadi kalau strategi itu dapat disenarai semakkan, maka seorang itu dia tahu bagaimana nak melaksanakan strategi itu. Senarai semak itu menunjukkan seseorang itu tahu bagaimana nak melaksanakan strategi itu. Okay? Itu the power of strategy. Okay? Kemudian, bila dah tahu bagaimana nak melaksanakan strategi berkenaan, detailnya insya-Allah minggu depan saya akan pergi dia punya kerangka yang lebih kami akan sharekan lagi lah. Yang seterusnya ialah peringkat ketiga, iaitu menggunakan strategi itu dalam melaksanakan pengajaran dan pembelajaran. Sebab sekarang ni dah ada hala 7 yang jelas ke mana pembelajaran tu nak dibawa. Hala 7 pembelajaran tu sangat jelas sebab cikgu dah ada ada clarity, dah menetapkan matlamat dan sebagainya dengan hasrat pembelajaran dia, dengan kriteria kejayaan dia, semua dah okey. Kemudian dia tengok ada tak berlaku perubahan dari segi pembelajaran anak-anak dalam bidik darjah ketika dia melalui aktiviti-aktiviti yang telah direka bentuk. Okey? Dan seterusnya, ada tak peningkatan? Menunjukkan ada peningkatan. Saya pernah bimbing seorang guru di sekolah rendah. Saya pun, itulah dia punya, kita panggil, dia punya kepuasan dia tu sebenarnya bila kita tengok anak-anak berubah dari segi pembelajaran dia, dari segi pencapaian dia. Ya, dia dapati bahawa anak-anak yang kalau sebelum ni tak lama yang dapat tahap yang baik,
Tapi bila kita laksanakan bimbingan, cikgu dapat ubah suai dia punya strategi dan sebagainya, pencapaian anak-anak sangat sangat baik. Peningkatan kemajuan itu telah berlaku. Jadi situ kita rasa alhamdulillah kan, kita rasa seronok, bersyukur kerana apa yang kita usahakan tu ada dia punya hasil dia. Sebab tu kita fokus pada pembelajaran tu tadi. Dan yang seterusnya itu what is next. Lepas tu kita nak buat apa? Adakah kita kena pasti kena balik pergi kepada belajar seterusnya lah. Ya? Itu proses akan berlaku. Sebab tu dalam kitaran bimbingan instructional ni sangat setakat ni kami dapati dia sangat membantu proses bimbingan. Dan seterusnya kita pergi kepada data. Saya ingat data ni ada dua bentuk data yang dicadangkan untuk dikumpulkan ataupun dikenal pasti. Pertama adalah data berkaitan dengan penglibatan. Ya, penglibatan. Sebab penglibatan ini nanti kalau dalam sesi kita akan perincikan apa yang kita masukkan dengan kita nama dia sebagai instructional core. Instructional core ada 3 komponen. Murid, guru dan juga sukatan ataupun kandungan. Jadi setiap satu elemen atau komponen dalam instructional core itu ada kaitan dia. Dan kaitan itulah yang akan menentukan penglibatan. Guru dengan kurikulum kita panggil dia sebagai clarity, kejelasan. Guru dengan murid kita panggil perhubungan, relationship. Dan murid dengan kurikulum ataupun kandungan kita panggil cabaran. Jadi di situ nanti kita nak uruskan ada 3 bentuk penglibatan yang saling lengkap melengkapi, sokong menyokong. Tak boleh kita nak abaikan. Pertama dari segi penglibatan tingkah laku. Ini biasa kalau dalam dalam asas bimbingan tu dia instructional dia kata the big 4 lah. Pertama dia kata pastikan wujudnya tingkah laku yang baik. Bilik darjah tu diurus dengan baik, kan? Supaya senang kita nak berkongsi aktiviti pengalaman pembelajaran dengan anak-anak. Begitu. Kalau kelas pun tak dapat diurus, kita cikgu-cikgu memang bergelut lah, kan? Nak buat apa, kan? Jadi pastikan konsep adab tu dapat diterapkan secara berperingkat-peringkat ya dengan anak-anak. Tapi setakat ni pengalaman menunjukkan bahawa tak ada masalah sangatlah. Cikgu-cikgu kita memang bagus dari segi menguruskan tingkah laku anak-anak. Kemudian pelibatan kognitif. Kognitif ni ada satu yang sangat menarik yang boleh kita kembangkan lagi nanti, iaitu dari segi science of learning. Science of learning. Bagaimana anak-anak belajar. Bagaimana pembelajaran berlaku. Kalau dapat nanti kita kongsikan dengan guru-guru tentang bagaimana pembelajaran berlaku. Dia ada 2 ni. Satu dia panggil science of learning. Satu lagi learning sciences. Kan? Jadi dia interrelated tu. Kalau learning science tu dia panggil sains pembelajaran tu, learning science of learning tu, kita tahu bagaimana proses pembelajaran berlaku. Okey. Jadi kita kena, contohnya salah satu elemen yang sangat penting dalam pembelajaran kognitif yang melibatkan, kalau kita nak penglibatan kognitif anak-anak itu sampai ke peringkat yang optimum, kita pastikan apa yang dia belajar itu berkait dengan apa yang dia tahu. Apa yang dia telah tahu. Ini kita akan bincanglah detail nanti. Dia panggil science of learning. Kalau mengikut Daniel Willingham, dia kata kita ada ingatan kan. Satu ingatan bekerja, satu lagi ingatan jangka panjang. Dia kata ingatan ini ada merupakan sisa kepada pemikiran. Okay? Dia kata memory is the residue of thinking. Jadi kalau anak-anak tak berfikir, susah.
Dia nak mengingati sesuatu. Jadi benda tu kita akan apalah. Sebab aspek kognitif ni agak penting dan apa ni, dapatan-dapatan terkini yang berkaitan dengan the science of learning tu boleh membantu nanti ya. Kemudian dari segi emosi, ini kita panggil SEL kan, social and emotional learning. Itu pun sangat penting sebab kajian menunjukkan bahawa anak-anak yang tidak mempunyai emosi yang baik boleh menjejaskan pembelajaran. Kalau dia murung, dia risau dan sebagainya. Jadi pembelajaran sukar berlaku sebab salah satu syarat pembelajaran untuk berlaku mesti ada concentration ataupun tumpuan. Anak-anak yang ada masalah emosi ni dia tak dapat nak beri tumpuan. Berserabut dia punya emosi dia tu kan. Jadi bila tidak dapat memberi tumpuan, maka di situlah proses pembelajaran akan terganggu. Okey. Jadi maksudnya kalau kita lihat daripada pemerhatian, sebab data ni tak semestinya kita ni kan buat survey, kita boleh dapat daripada pemerhatian. Macam kita tengok video ke, kita pergi masuk tengok dalam kelas ke, daripada situ kita boleh kumpulkan maklumat-maklumat ataupun data berkenaan ada masalah dari segi emosi kan. Sebab kalau maksudnya anak-anak ni dapat kita berikan, dipanggil well-being itu, kesejahteraan itu, maka mereka ni akan menjadi dapat mengalami pengalaman yang bermakna kan, dan juga dia dapat berkawan sebab perkawan ni penting ya. Rakan sebaya ni sangat penting. Sebab tu kita kena jadikan rakan ini sebagai resource pembelajaran kepada anak-anak. Dia boleh, kalau dia tak faham, dia boleh tanya kawan dia yang faham. Jadi sebenarnya rakan sebaya itu adalah resource pembelajaran untuk anak-anak. Kadang-kadang kawan dia terang lebih cepat dia faham daripada cikgu terang. Sebab dia punya level tu kan. Sama. Dan yang penting sekali ialah harapan. Harapan. Maksudnya kita membina harapan dalam proses pembelajaran berkenaan. Jangan kita mengambil kira semua data yang berkaitan dengan pelibatan. Satu lagi data yang penting ialah data pencapaian. Data pencapaian ini semua berlaku pada, kalau dalam cycle tu pada peringkat yang ketiga lah. Peringkat meningkat tu kan. Pencapaian ni syarat dia memang pertama cikgu mesti ada clarity. Dia faham. Dia ada clarity tentang apa yang terkandung di dalam kurikulum. Kalau macam kita gunakan kurikulum standard, apa yang ada dalam standard. Apa pengetahuan yang perlu anak-anak tahu. Apa kemahiran yang perlu anak-anak lakukan. Dan satu lagi dimensi yang penting ialah dimensi kepahaman. Sebab tu dalam CDL kita mempromosikan reka bentuk berpusatkan pembelajaran. Di mana pembelajaran itu berlaku 3 peringkat. Pertama, peringkat pemerelihan. Yang kedua, peringkat membina makna. Yang ketiga ialah peringkat pemindahan, transfer. Jadi insya-Allah lah. Benda-benda inilah yang akan kita kongsikan dengan rakan-rakan yang akan terlibat dalam program kita nanti. Dan sebab tu peranan pentaksiran formatif, kalau di dalam konteks kita di Malaysia, kita banyak melaksanakan pentaksiran bilik darjah. Dia bersifat formatif. Jadi salah pentaksiran boleh berlaku oleh guru. Guru melaksanakan pentaksiran itu biasa. Tapi yang jarang diberikan fokus ialah pentaksiran oleh rakan sebaya. Dia bukan tak pentaksiran macam mana, tak. Dia dapat berikan maklum balas. Memberikan maklum balas. Dan juga pentaksiran diri. Pentaksiran diri itu pun perlu dilatih anak-anak ni ya. Jangan risau, walaupun dia peringkat awal, kalau kita latih dia secara berperingkat-peringkat, bila sampai ke peringkat yang lebih tinggi nanti, dia dah mahir. Dia dah boleh dipanggil student capable, assessment capable. Anak-anak yang mempunyai kebolehan untuk melaksanakan pentaksiran. Pentaksiran apa? Pentaksiran kendiri. Dan dia juga boleh bantu kawan-kawan dia lain-lain ya. Jadi elemen maklum balas sangat penting.
untuk kita menjadikan pentaksiran itu sebagai salah. Sebab saya berpendapat bahawa, kami berpendapat bahawa pentaksiran itu adalah merupakan sebahagian daripada pembelajaran. Kita melaksanakan pentaksiran untuk kita memantapkan lagi pembelajaran anak-anak pada peringkat-peringkat yang seterusnya. Jadi sekian saya masuk kepada buku. Buku panduan instruksional tu dia ada 3 saja dia punya kandungan. Dia very precise. Pertama, mesti ada shortlist tentang strategi instruksional yang berimpak tinggi. Okey. Jadi kita boleh semak banyak dokumen-dokumen yang telah dikongsikan khususnya oleh Profesor John Hattie dalam dia punya visible learning. Dia dah ada 250 lebih inisiatif pembelajaran yang mempunyai dia telah menganalisis dari segi efek size, kesan size, efek size, size kesan. Dia dah senaraikan kalau buat macam ni, jadi kemungkinan untuk anak-anak belajar dengan baik tu begini-begini. Jadi nanti kita boleh akan lihat. Maksudnya ada sumber. Kita akan lihat nanti. Dan seterusnya itu ialah dari segi kita akan sediakan penerangan bagi setiap strategi itu. Dan yang akhir sekali ialah dia satu muka surat je. One pager. Satu muka surat saja. Tak payah banyak-banyak. Sebab tu kita tak mahu dia buat essay ke apa, dia dalam bentuk point form tapi very precise. Dan yang seterusnya itulah menyediakan senarai semak. Saya dah sebutkan bahawa kalau kita ada senarai semak, maksudnya kita tahu bagaimana nak melaksanakan sesuatu strategi berkenaan. Dan buku panduan instruksional ni bersifat hidup. Hidup ni maksudnya dia berkembang. Jadi pembimbing kena selalu menyemak strategi-strategi yang telah dikenal pasti. Mungkin kita akan terjumpa ada strategi baru, strategi yang lebih baik. Itu kita update kita punya buku panduan instruksional. Dan buku ni sangat penting untuk membantu kita membimbing guru-guru nanti. Dan ini dia punya dia punya kita ada jadual kandungan nanti, ada satu halaman yang saya sebutkan tadi, one page. Kemudian kita ada senarai semak dan seterusnya kita ada langkah-langkah bagaimana nak move forward setelah pelaksanaan. Dan yang akhir sekali ialah faktor sokongan sistem yang saya dah sebutkan sebelum ini, di mana sokongan daripada pihak sekolah sangat penting, terutamanya guru besar dan pengetua, supaya nanti mereka faham apakah dia bimbingan instruksional dan mengapa dia penting. Jadi dia dapat sokongan ya. Kalau dapat sokongan nanti kita boleh tetapkan apa kita punya bidang tugas, dari segi peruntukan masa, dan juga kita juga kena jaga etika lah. Ada benda-benda yang kita bincangkan semasa perbualan kita dengan guru tu, perkara-perkara yang mungkin bagi kita kalau kita sebarkan akan menjadi satu isu yang tak baik. Jadi kita kena jagalah benda tu ya, etika dia. Dan satu lagi ialah kalau kita menghadapi kerumitan, ada sokongan pihak pemimpin sekolah untuk memberi penyelesaian kepada kerumitan berkenaan. Jadi Encik Zul, saya ingat setakat itu dulu saya punya perkongsian. Zul? Ya. Baik. Terima kasih ucapkan kepada Dr. Haji Mustafa di atas perkongsian untuk sesi pertama pada petang ini. Dan bagi saya lah ya, kita nampak satu pembentang yang sangat precise, walaupun kita nampak ringkas, tetapi kalau peserta-peserta maafkan saya, guru dapat mengambil setiap apa yang dirungkaikan oleh Dr. Haji Mustafa sebentar tadi, sebenarnya
soalan-soalan yang cuba ditanya tadi itu sebenarnya dah boleh menjawab, ya, dah boleh menjawab soalan-soalan tuan-tuan dan perempuan, walaupun saya dah bagi jawapan itu, tetapi kalau kita teliti betul-betul memang dah ada jawapan tu di sana. Walau bagaimanapun sekiranya tuan-tuan dan perempuan uh, apa ni perkara yang lebih lanjut lagi, ini hari ini baru pengenalan, ya. Kalau kita ikut sesi-sesi yang akan datang nanti, dia punya proses tu akan lebih detail dan tuan-tuan akan nampak di mana, apakah sebenarnya konsep bimbingan instruksional ini. Tapi di bahagian pertama tadi, Dr. Haji dah pun sebut, ya, apakah sebenarnya konsep bimbingan instruksional ini, dan juga the seven kriteria faktor kejayaan itu, ya, daripada 1 sampai 7 semua tu ada, dan juga prinsip-prinsip bimbingan, semua tu ada. Jadi bermakna di sini kalau kita nak jadi seorang coach yang baik, ya, menggunakan model the impact cycle ini, maka begitulah keadaannya, ya. Jadi kita perlu ada kemahiran itu untuk kita bawa, nak dikongsikan bersama dengan cikgu-cikgu kita di sekolah. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada Dr. Haji Mustafa, dan mungkin ada satu dua soalan kalau nak bertanya, mungkin boleh Cik Wani. Dari segi teknikal tu boleh ke, kalau nak tulis ke, ataupun nak bertanya secara live pun boleh, saya ingat. Boleh. Ya, boleh. Silakan. Yang nak bertanya secara langsung boleh on mic. Terus. Ya. Okey, sementara menunggu soalan itu, untuk Cik Wani, ya, untuk admin telah pun meletakkan di sana, ya, link untuk kehadiran, untuk kita untuk kehadiran, ya, untuk sijil dan juga saluran untuk Telegram untuk bimbingan instruksional, ya. Jadi boleh ambil itu untuk kita kongsikan nantilah bersama dengan rakan-rakan lain yang mungkin tak berkesempatan. Dan kita juga ada rakaman ini, Cik Wani, ya, kita ada rakaman ini juga boleh ambil nantilah, ya, di situ. Okey, adakah soalan cikgu? Untuk akhir pertama mungkin tak ada kot. Ada ke? Tak apalah. Banyak soalan dalam chat tadi tu. Itu sajalah, itulah yang saya jawab. Mungkin jadi Zul dah jawab. Ya, tapi mungkin tak cukup juga tu kan. Cuma ya. ada tanya tadi, adakah impact cycle tu bersifat continuous? Kan. Jadi insya-Allah lah minggu depan saya akan terangkan, kita akan share apa memang dia berterusan kan, sebab ada elemen-elemen yang perlu diperbaiki. Sebab nanti kita dalam kita punya soalan-soalan atau pesanan siamak kita dengan guru, kita akan pastikan dari segi penglibatan. Ya. Apa nak tanya ke siapa tu? Azmizal. Okey, silakan Cik Azmizal. Okay. Jangan kat tengah soalan. Silakan. Alright. Assalamualaikum Doktor. Maaf saya terputus terkeluar tadi. Doktor, saya ada beberapa soalan. Pertama sekali terima kasih Doktor explain sangat precise sebentar tadi. Cuma saya tertarik dengan teknik untuk kita laksanakan dialog dengan guru. Maksudnya dialog ataupun conversation yang kita boleh laksanakan dengan guru ni, adakah ia perlu bersifat terbuka ataupun terarah, ataupun kita perlu laksanakan secara semi-structured? Itu yang saya fikirkan. Itu soalan pertama. Soalan yang kedua, saya lihat tadi doktor ada bentangkan tentang kitaran impact cycle yang ada 3 fasa. Jadi saya memang gunakan bersama dengan bimbingan guru. Cuma saya wonder, adakah selepas kita tamat pada fasa improve, maka fasa itu tamat, ataupun ia perlu beralih kepada konteks yang berikutnya, ataupun ia berhenti di situ? So that's my question, Doktor. Terima kasih. Okay, terima kasih Cikgu Azmizal. Daripada mana Cikgu Azmizal? Oh, saya daripada PPD Kuala Kangsar. PPD Kuala Kangsar. Oh, dah cuba laksanakan impact cycle bagus. Okey, rasanya saya kenal cikgu ni rasanya. Ya, cikgu saya excited. Okey. Kadang-kadang kita punya student kat IPG tu. Itulah dia. Masihlah Cikgu Azmizal. Okay. Pertama sekali segi dialog itu kita jangan terlalu open lah.
maksud saya open tu kita tak ada hala tuju, jangan begitu. Nanti takut nanti kita tidak dapat fokus. Sebab tu dalam kita punya kitaran tu, kita kena pasti tu biasanya kita akan minta dia rakamkan pengajaran dia. Kita minta dia rakamkan pengajaran dia. Itu sebelum bimbingan ya. Rakam dulu pengajaran dia. Daripada rakaman tu nanti kita akan mulakan kita punya perbincangan. Ada benda yang kita nak fokus. Nanti insya-Allah lah detailnya nanti saya akan bincang pada minggu depan lah dalam impact cycle tu. Tapi dialog perlu terurus. Dia perlu diuruskan dengan baik supaya dia produktif dan kita nak mengelakkan daripada masalah kita masa kita dengan guru tu, buat guru kita ni masa dia agak terhad. Jadi kita dapat, dia akan appreciate lah kalau kita kata dia tak jumpa cikgu, dia cepat respon, boleh sebab dia tahu bila dengan kita kita menjaga masa tu dengan baik dan boleh selesai dengan baik lah. Dan bila kita kena semak sama ada matlamat yang telah ditetapkan tu, kita matlamat gitu tu menggunakan prinsip Peirce. Apa Peirce tu? Itu minggu depan. Tapi very fokus. Matlamat kita very fokus. Sebab tu strategi yang dipilih tu sepatutnya boleh membantu mencapai matlamat berkenaan. Yang kedua tadi, itu dah jawab kot ketika kedua-duanya itu. Jadi insya-Allah lah. Kalau cikgu Nizal dapat join kita pada minggu depan, insya-Allah kita akan lebih memperincikan apa komponen-komponen yang ada dalam setiap peringkat kitaran bimbingan tersebut. Insya-Allah. Terima kasih cikgu. Baik Doktor, terima kasih. Terima kasih Cikgu Asmizal. Terima kasih Cik Zul. Ya, baik. Baik, jika ada lagi soalan? Kalau tak ada, saya ingat Cik Wani dan Dr. Haji Mustafa kita berhenti di sini kot ya. Sebab Cik Wani nak ambil gambar kot. Wani nak, kalau nak on, Boleh doktor. nak on gambar, kita kenang-kenangan ya. Ya, betul. Mohon onkan gambar ya. Angkat kamera lah. Ada orang dalam kereta tu. Bagus. Cikgu Nur Azizah ni. Dalam kereta ikut. Alhamdulillah. Ada Dr. Pah, Dr. Nazifah balik daripada Genting tu. Dalam kereta Dr. Nazifah ke? Dr. Nazifah dalam kereta. Boleh dengar ke apa? Dengar. Line okey ya? Okey. Alhamdulillah. Ada Dr. Nur Azizah ada. Alhamdulillah. Yang lain tak nak buka kamera ke? Nampak macam Dr. Adel pun ada. Dr. Adel ada ke tu? Adi. Mungkin apa tu? Ada hal. Ya, baik. Dah dapat tangkap ke Cik Wani? Sekejap ya. Ya, baik. Okey, sekali lagi. 1, 2, 3. Okey, senyum. Teruskan senyum. 1, 2, 3. Freestyle. 1, 2, 3. Okey. Kalau freestyle tu dia keluar AI tu. AI. Kalau freeze itu dia keluar balon. Tadi tak keluar, hari ni tak keluar. Jadi dia keluar kalau macam ni lain dia punya apa tu? AI dia. Artificial Intelligence. Okey. Terima kasih semua ya. Terima kasih pada Datuk. Ya. Datuk masih ada ke dalam? Ada. Datuk dia setia dengan kita. Okey. Terima kasih kepada rakan-rakan trainer Datuk Nazar, Dr. Hadi. Terima kasih kepada Cik Zul yang telah mengenalikan sesi kita dengan baik ya. Menjawab soalan-soalan tak perlulah saya jawab. Dr. Zul, Cik Zul dah tolong jawab. Dengan Dr. Azhar pun boleh jawab dengan tadi tu sekali. Ya. Terima kasih Zul. Ya, baik. Terima kasih sekali lagi. Juga pada Wani yang menyediakan kemudahan teknikal kita. Ya. Terima kasih pada Dr. Haji Mustafa bin Abdul Majid, pada Cik Wani sebagai pegawai teknikal, dan juga yang sentiasa setia bersama kita, menyokong kita, Datuk Amin Senin penasihat kita.
Dan seterusnya, tuan-tuan dan puan yang setia masih bersama kami di dalam sesi perkongsian Maya ini. Ya. Moga kita berjumpa lagi di sesi yang seterusnya. Dengan itu, terima kasih sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum.